Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari Kumpulan 7 akan membentangkan hasil analisis kami iaitu dengan tajuk Ramalan Kadar Pengangguran bagi Negeri-Negeri Tertentu di Malaysia. Saya Khalidah Najihah binti Umar Azizi. Saya Siti Sabrina binti Ahmad Fauzi. Saya Masfirani binti Ilyasa. Dan saya Muhammad Haris Beruslan. Okay, kita teruskan kepada latar belakang data. Dataset ini diperoleh daripada Jabatan Perangkaan Malaysia iaitu DOSM. Data yang kami gunakan merupakan data kadar pengangguran mengikut negeri di Malaysia. Dan data ini mempunyai 3 pembuli ubah iaitu tahun, negeri dan kadar pengangguran. Bagi pembuli ubah tahun, julat yang kami gunakan ialah dari tahun 2001 hingga tahun 2020. Bagi pembuli ubah negeri, kami menyenaraikan semua negeri dan wilayah persekutuan di Malaysia. Bagi pembuli ubah peratus pengangguran, kami menggunakan kadar pengangguran bagi suatu negeri pada suatu tahun. Okey, sekarang kita teruskan kepada carta bar. Carta bar ini menunjukkan perbandingan bagi perubahan kadar pengangguran antara negeri pada tahun 2020. Okey, manakala untuk graf di bawah menunjukkan perbandingan kadar pengangguran negeri Sabah dan wilayah Persekutuan Putrajaya pada tahun 2020. Antara sebab dua negeri ini dipilih kerana pada tahun 2020, dua negeri tersebut mempunyai peratusan pengangguran yang sangat ketara, iaitu kadar pengangguran Sabah pada tahun 2020 adalah yang tertinggi, iaitu sebanyak 8%, manakala wilayah Persekutuan Putrajaya mempunyai kadar pengangguran yang paling rendah pada tahun 2020 iaitu sebanyak 1.5%. Kita teruskan pada pembentang lain. Seterusnya, bagi analisis yang kedua, terlihat pada sebelah kiri poster kadar pengangguran peratusan mengikut negeri dibandingkan dari tahun 2001 hingga 2020. Kami memilih dua negeri yang mempunyai perbezaan yang ketara iaitu negeri Pahang serta negeri wilayah Persekutuan Labuan seperti dilihat pada graf yang kedua dan perubahan kadar pengangguran di negeri Pahang adalah lebih kecil sepanjang 20 tahun ini manakala perubahan kadar pengangguran di wilayah Persekutuan Labuan adalah yang lebih besar. Seterusnya. Seterusnya, daripada keempat-empat negeri tersebut, kami telah membuat ramalan dengan menggunakan analisis model seri masa dengan kaedah purata bergerak mudah iaitu Simple Moving Average Method. Kami memilih kaedah ini kerana kaedah ini bersesuaian dengan yang data yang kami peroleh daripada DOSM tersebut. Baiklah, bagi negeri Sabah, kami telah menggunakan kaedah ini dengan menggunakan perisian R dan didapati bagi negeri Sabah pada tahun hadapan iaitu 2021 hingga 2025, kadar pengangguran yang diperoleh adalah 8 dan ia adalah bersamaan dengan tahun 2020. Dan bagi wilayah Persekutuan Putrajaya, kaedah pengangguran adalah berkurangan daripada tahun 2020 iaitu 1.35 pada tahun 2025 dan ia adalah berkurangan berbanding dengan tahun 2020. Seterusnya, bagi negeri Pahang, analisis purata bergerak mudah mendapati bahawa ramalan bagi negeri Pahang akan meningkat dan menurun dari tahun 2021 hingga 2025 dalam julat 2.9 hingga 2.8. Manakala bagi wilayah Persekutuan Labuan, kadar pengangguran diramalkan akan meningkat dari tahun 2021 hingga 2025 dalam julat 6 hingga 6.3. Kesimpulan yang kami dapati daripada hasil analisis yang telah kami lakukan ialah negeri yang mempunyai kadar pengangguran yang tinggi sepanjang tahun 2001 hingga 2020 diramalkan akan masih mempunyai kadar pengangguran yang tinggi, manakala negeri yang mempunyai kadar pengangguran yang rendah dari tahun 2001 hingga 2020 akan meningkat kadar penganggurannya pada tahun 2025. Oleh itu,
kerajaan perlulah mengambil inisiatif untuk membuka lebih banyak peluang pekerjaan dan juga mengembangkan sektor ekonomi di seluruh Malaysia. Sekian itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.